ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin. Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Fumio Kishida atas pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri Jepun berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya umum yang ke-49 pada 31 hari bulan Oktober 2021. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sidang media yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh Yang Berhormat Pen Rangkaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong, Menteri Haliwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Seorang perempuan berumur 74 tahun. Beliau telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenan. Semoga roh kes dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para soleh. Sementara itu, 57 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 13,962 orang. Terdapat 19 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 21 kes. Kedua-dua kluster baru ini iaitu kluster Sunli Mantiri Staff House dan kluster LSL Lugu Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 6 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 172 kluster. Manakala terdapat 17 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 106 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,114 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 753 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 2 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Di dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,326 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 544,282 ujian. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan 85.1% daripada jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, manakala 67.1% daripada jumlah penduduk negara telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Dalam pada itu, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang tidak lagi bersekolah di sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan berhajat untuk mendapatkan vaksin COVID-19, mereka boleh membuat tempahan vaksinasi melalui aplikasi BruHealth bermula 19 November 2021 atau Hadir secara walk-in di pusat vaksinasi stadium tertutup bermula 20 November 2021. Tempahan BruHealth dan walk-in tersebut juga akan dibukakan
bagi remaja yang telah tidak dapat hadir ke pusat vaksinasi semasa program vaksinasi dijalankan daripada 8 hingga 19 November disebabkan perkara-perkara seperti sedang menjalani pengasingan diri atau perintah kuarantin. Manakala bagi penuntut yang berkeperluan khas, pihak Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan telah mengaturkan perjanjian mereka di beberapa buah pusat vaksinasi di mana mereka diberikan keutamaan special lane atau laluan khas bagi penuntut-penuntut tersebut. Bagi penuntut yang menghidap penyakit yang berat dan tidak dapat menghadiri pusat vaksinasi pula, pihak Kementerian Kesihatan akan mengaturkan perkhidmatan vaksinasi yang dijalankan di satu masa dan tempat khas atau di rumah masing-masing pada tarikh yang sesuai yang akan dimaklumkan nanti. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 9 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 8 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Pada fasa peralihan Business Continuity Plan BCP masih diperlukan walaupun sudah memasuki fasa endemik. Namun ianya tertakluk dengan keadaan situasi dari semasa ke semasa. Perkara tersebut dijelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dalam menjawab persoalan yang ditimbulkan. Menurut Yang Berhormat Menteri, BCP mungkin akan diteruskan sehingga fasa awal endemik. Bagi kapasiti di pejabat pula adalah dihadkan kepada 50% agar penjarakan sosial dapat dilaksanakan. Mengenai pembukaan kaunter-kaunter perkhidmatan menjelang fasa peralihan pada 19 November, Menteri Haliwal Dalam Negeri menjelaskan ada beberapa kaedah diguna pakai seperti Dropbox dan perkhidmatan akan ditambah apabila fasa peralihan bermula. Negara Brunei Darussalam menyerahkan kedudukan pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM kepada Kerajaan Kemboja sebagai pengerusi ADMM bagi tahun 2022. Semasa majlis penyerahan yang diadakan secara dalam talian petang tadi, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi ADMM 2021, menekankan kembali titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 serta sidang kemuncak berkaitan serta penyerahan pengerusi ASEAN bahawa pembinaan komuniti ASEAN menjadi satu proses yang berterusan. Justru adalah penting bagi ASEAN untuk terus komited dalam mengukuhkan multilateralisme dan rangka kerja kerjasama serantau yang kukuh untuk meraih kemajuan yang bermakna untuk masa hadapan. Menteri Pertahanan kedua juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas sokongan yang diberikan oleh Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dalam memastikan kejayaan semua mesyuarat pertahanan ASEAN. Dalam ucapan selaku pengerusi ADMM bagi tahun 2022, Jeneral Samdech Piche Senati Ban, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Nasional Kerajaan Kemboja merakamkan ucapan tahniah kepada negara Brunei Darussalam atas kejayaan sebagai pengerusi ADMM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Terdahulu diadakan mesyuarat retreat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM, mesyuarat tidak rasmi Menteri Pertahanan ASEAN Republik Korea dan mesyuarat tidak rasmi Menteri Pertahanan ASEAN Australia. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, ketika mempengerusikan mesyuarat retreat ADMM, menjelaskan bahawa mesyuarat itu merupakan landasan penting dalam pembangunan keselamatan ASEAN bagi memudah cara dialog terbuka dan membina mengenai isu keselamatan serantau di peringkat menteri. Semasa retreat, Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi
Setiausaha Agung ASEAN mengimbas semula kemajuan dan perkembangan ADMM sejak penubuhannya pada tahun 2006 dan seterusnya membincangkan penglibatan sektor pertahanan bagi tahun ini. Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN juga mengongsikan pandangan dan perspektif masing-masing mengenai arah tuju masa depan ADMM termasuk prospek kerjasama ADMM dalam pelbagai badan sektoral ASEAN dan tonggak komuniti ASEAN. Kerjasama antara ASEAN dan Republik Korea dalam isu-isu keselamatan bukan tradisional seperti keselamatan maritim, bantuan bencana alam, keselamatan siber dan operasi pengaman dibincangkan semasa mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan Republik Korea. Diadakan secara dalam talian, mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Pihindatu Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM tahun 2021 dan Tuanan Terutama Soh Wook, Menteri Pertahanan Negara Republik Korea. Menteri Pertahanan Negara Republik Korea juga mengongsikan plan tindakan bagi kerjasama pertahanan di antara Republik Korea dan ASEAN yang turut dialu-alukan oleh Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN. Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan wakil masing-masing menyatakan penghargaan mereka kepada Republik Korea atas komitmen yang utuh dalam platform ADMM Plus, khususnya dalam mempengerusikan kumpulan kerja pakar ADMM Plus bersama Malaysia mengenai keselamatan siber bagi kitaran semasa tahun 2021 hingga 2023. Sementara itu, semasa mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM dan Australia, Jemaah Menteri mengalulukan pengumuman Australia untuk menyertai mekanisme ASEAN Direct Communication Infrastructure ADI yang telah diperkenalkan oleh negara Brunei Darussalam semasa mempromosikan ASEAN pada tahun 2013. Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan wakil masing-masing turut menghargai komitmen Australia di dalam platform ADMM Plus, khususnya pengerusian bersama Australia dengan negara Brunei Darussalam dalam kumpulan kerja pakar ADMM Plus mengenai perubatan tentera bagi kitaran semasa tahun 2021-2023. Mesyuarat ini dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Pihindatu Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua dan The Honourable Peter Dutton MP, Menteri Pertahanan Australia. Dalam meningkatkan aspirasi iklim, negara Brunei Darussalam bergerak menuju sifar pencemaran menjelang tahun 2050 yang akan dipacu oleh peralihan tenaga dan pemeliharaan hutan. Bagaimanapun, jelas Menteri Pembangunan selaku pengerusi bersama Majlis Kebangsaan Negara Brunei Darussalam mengenai perubahan iklim, berkata ia bukanlah tugas yang mudah bagi negara tetapi ia sangat bersesuaian. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar menjelaskan perkara tersebut ketika mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada sesi peringkat tinggi Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim sesi ke-26 COP26. This for almost a decade, and we will continue to maintain it. And this time around, we will be unlocking huge opportunities for green growth and green jobs. Our country only contribute to about 0.025% of the global greenhouse emission. But we believe with our small action, we make a huge positive difference. Negara Brunei Darussalam menyokong deklarasi para pemimpin Glasgow mengenai penggunaan hutan dan tanah dan kenyataan peralihan arang batu global kepada tenaga bersih. COVID Holding Area Tutong atau Chat Sufri Bolkiah dibahagikan kepada 3 zon dalam memastikan pusat pengasingan berkenaan beroperasi dengan lancar. Lieutenant Colonel Muhammad Aiman Shazwi bin Abdul Rahim, Site Commander Chat Sufri Bolkiah berkata,
Pusat tersebut dikawal dengan rapi dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi menjaga kebajikan serta kesejahteraan para pesakit, petugas perubatan, keselamatan dan sukarelawan. Tambahnya terdapat 3 zon yang ada di Chat Sufri Bolkiah iaitu Green Zone, Yellow Zone dan Red Zone. Untuk Green Zone sahaja ada kaki tangan daripada Angkatan Bersenjata Negara Brunei dan juga sukarelawan-sukarelawan dari agensi luar. Penugasan di Green Zone ini adalah 24 jam tapi mostly diorang ni on the shift basis. And then the routine on the Red Zone juga akan membuat penerimaan pesakit-pesakit dari luar. Other than that, daily routine di dalam Red Zone ini juga kami ada membuat swab to the patient. So every patient akan di swab test lah. Khidmat para sukarelawan tidak dinafikan banyak membantu pihak kerajaan terutama Kementerian Kesihatan dalam sama-sama membendung penularan COVID-19 pada masa ini. Support team di sini kami ditugaskan into different tasks lah. Di sini kami ada logistik, call center, and also di bahagian donation, and also runner and securities. Jadi every sukarelawan itu akan dibagi-bagi into teams lah. 4 delegasi belia mewakili ekonomi negara Brunei Darussalam bagi menghadiri APEC Voices of the Future 2021 yang dihoskan secara maya oleh New Zealand dari 13 Oktober hingga 10 November 2021. Mereka ialah Muhammad Nasrullah bin Awang Haji Puzian dari Politeknik Brunei, Lim Zeliang dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan, Nora Alisa Madihah binti Sopian dari Kolej Perniagaan Laksmana dan Syairah Rafaiya dari Universiti Brunei Darussalam. Delegasi negara diketuai oleh Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Yang di-Pertua Majlis Belia Brunei. APEC Voices of the Future ialah acara belia tahunan yang menghimpunkan golongan muda dari seluruh rantau APEC untuk membincangkan isu-isu besar dan didengari suara mereka. Acara utama berakhir dengan penyerahan rasmi deklarasi belia kepada Puan Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand, diikuti dengan sesi interaktif dengan Perdana Menteri selepas itu. Dalam keadaan negara mengalami pandemik penularan COVID-19 gelombang kedua, pelbagai inisiatif Kementerian Hal Ehwal Agama berbentuk kerohanian telah dilaksanakan seperti bacaan surah Yasin, bacaan surah-surah tertentu, solat hajat, doa memohon perlindungan kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet dan sebagainya. Semalam, Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf kebajikan mu'alaf dengan kerjasama unit dakwah daerah-daerah mengadakan majlis perasmian munajat bersama mu'alaf dari seluruh negara. Menyertai majlis Awang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. 180 orang mu'alaf menyertai majlis umpamanya yang bertujuan menanamkan sikap tanggungjawab khususnya mu'alaf dalam sama-sama melaksanakan acara-acara keagamaan dan perkara-perkara yang berkebajikan. Di samping melibatkan para mu'alaf dalam sama-sama menanai hasrat kerajaan untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Dalam usaha membantu Kementerian Pendidikan bagi menyediakan peralatan kepada para penuntut yang dikenal pasti bagi meneruskan pembelajaran di rumah semasa tempoh pandemik ini, Bank Baiduri telah menyumbangkan komputer riba dan kelengkapan baharu untuk kempen sumbangan peranti. Sumbangan 100 unit komputer riba berkenaan diterima oleh Awang Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais, Pengarah Pendidikan Co-Kurikulum yang disampaikan oleh Pengiran Azalin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Perniagaan Bank Baiduri. Program Keusahawanan Belia China ASEAN atau China ASEAN Youth Entrepreneurship yang diadakan secara maya menghimpunkan 80 belia terdiri daripada kalangan pengusaha belia dari negara-negara ASEAN.
Program yang diadakan selama 3 hari bermula 8 November lalu bertema Seize the Developing Opportunities and Work Together for a Shared Future, All China Youth Federation dengan kerjasama China Youth Daily, China Guangxi International Youth Exchange Institute KAB, National Promotion Office. Negara Brunei Darussalam melalui Unit Antarabangsa dan Serantau Bahagian Belia, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah menghantar 15 peserta menyertai program tersebut yang diadakan secara maya di rumah masing-masing dan sebahagiannya di Dewan Mesyuarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sepanjang program, mereka diberikan penerangan mengenai perkembangan, strategi dan analisis dalam perniagaan, kaedah penambahbaikan produk-produk perniagaan untuk disesuaikan kepada generasi masa kini serta perkongsian ilmu kesehawanan melalui cloud lectures secara maya. Mereka juga didedahkan tentang kebudayaan dan sumbangan China kepada negara-negara ASEAN dari segi pembangunan dan perkembangan perekonomian. Langkah-langkah kawalan dan pemantauan terus dipertingkatkan semasa operasi pulih semalam oleh pasukan polis Diraja Brunei dan penguatkuasa yang berkaitan bagi memastikan pematuhan arahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Tugasan yang dijalankan melalui operasi pulih ini akan diperkemaskan lagi bagi memastikan penduduk dan rakyat negara Brunei Darussalam akur dan patuh akan arahan pihak kerajaan dalam memutuskan rangkaian wabak COVID-19 sebelum memasuki fasa peralihan yang bermula pada 19 November ini. Seorang lelaki penduduk tetap dikenakan hukuman denda RM7,200 atau jika gagal membayar denda dipenjara 7 bulan kerana didapati memiliki 43 botol minuman keras. Cham Jun Juan, 64 tahun, ditahan pada 4 September lalu di kawasan Jalan Maulana, Kuala Belait oleh pegawai penguatkuasa undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Mahkamah memberi tempoh sehingga 10 Februari 2022 untuk membayar denda. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Sebuah syarikat didenda kompaun sebanyak RM500 atas kesalahan melanggar bab 12-1-D di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30. Syarikat terbabit Borneo Air Conditioning and Engineering Sendirian Berhad didapati membuang sampah dari kenderaan di kawasan Jalan Pancur Mengkubau, Rancangan Perumahan Negara Mengkubau. Syarikat tersebut diberikan tempoh masa 7 hari dan tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda. Jika syarikat terbabit gagal menjelaskan denda itu, boleh didakwa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama dan kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan.